merupakan pertemuan kita kali yang ke-6. Pertemuan kali yang ke-6 dalam siri kuliah pengajian berkitab kita daripada kitab Al-Kabair, iaitu kitab himpunan dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, yang mana kita mulakan pengajian kitab kita ini tepatnya pada hari Rabu 11 Oktober 2023 dan hari ini 15 November 2023, lebih kurang 1 bulan dah. Alhamdulillah kita telah berjaya adakan sebanyak 6 kali pertemuan. Syukur pada Allah. Dan pertemuan yang ke-6 pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan dosa besar yang ke-6, iaitu derhaka kepada ibu bapa. Salah satu daripada dosa yang besar. Bagi yang ada kitab, kita boleh buka pada muka surat 31 insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, pengarang kitab kita ni dia bawakan ada 2 dalil daripada Al-Quran dan ada 15 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibu bapa. Berkaitan dengan ibu bapa. Sama ada berbakti kepada ibu bapa ataupun dalam bab menderhaka kepada ibu bapa, salah satu daripada dosa besar. Jadi saya mohon dulu sebelum kita mulakan pengajian, pastikan para jemaah menutup mikrofon dan juga kamera bagi melancarkan majlis pada pagi ini insya-Allah. Kita baca dahulu dalil Al-Quran yang pertama, muka surat 31 bagi jemaah yang ada kitab. Bagi jemaah yang belum ada kitab, boleh dapatkan dan boleh sama-sama kita dengar ayat Quran yang kita baca ni. Moga-moga turun rahmat pada kita insya-Allah. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Surah Al-Isra ayat 23 hingga 24. Maksudnya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu tidak menyembah melainkan kepadanya dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Selepas perintah tidak syirikkan Allah, perintah yang kedua disusuli berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang daripada kedua-duanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar sekalipun perkataan uf, serta janganlah menengking mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, dan hendaklah kamu merendah diri kepada kedua-duanya atas dasar belah kasih sayangmu dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihinilah mereka berdua seperti mana mereka telah memeliharaku ketika kecil. Surah Al-Isra ayat 23 hingga ayat yang ke-24. Beberapa poin yang boleh kita ambil pengajaran daripada ayat ni. Yang pertama, besarnya nilai ibu bapa ni sehingga kan selepas perintah tidak syirikkan Allah, Allah datangkan perintah yang kedua, berbuat baik kepada ibu bapa. Dan Allah menggunakan perkataan ihsana. Ihsana. Wabil walidaini ihsana. Apa maksud ihsana? Ihsana ni maksud dia, kita buat baik kepada ibu bapa berganda-ganda kebaikan yang kita terima daripada mereka. Faham tak? Kalau kita terima kebaikan daripada mak ayah kita sekian-sekian,
Allah mengajarkan kita buat baik tu berkali-kali ganda lebih. Walaupun takkan mampu sampai. Setitik air susu ibu kita pun nescaya sampai bila-bila kita takkan mampu balas. Tapi Allah gunakan perkataan ihsana nak menunjukkan semampu mungkin balaslah kebaikan itu berkali-kali ganda. Itu pengajaran yang pertama daripada ayat ini. Dan yang kedua, Allah menyebut imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalaulah kita berpeluang diberi rezeki dalam keadaan kedua ibu bapa kita tu masih hidup dan usianya sudah lanjut, maka janganlah, kata Allah, fala taqul lahuma uffin. Jangan sesekali kamu berkata kepada mereka. Kalaulah berkata uf ni hanya dua perkataan je, alif fa. Itu pun dilarang, apatah perkataan kasar yang lain. Pastilah itu lagi bergandalah dilarang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang ketiga Allah sebut wala tanharhuma. Janganlah kamu menengking, bercakap kasar, meninggikan suara kepada mereka. Dan pengajaran yang keempat, وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Dan hendaklah bercakap dengan ibu bapa itu dengan perkataan karimah. Perkataan yang mulia, perkataan yang lemah lembut, yang tidak menyakitkan hati. Itu pengajaran yang keempat lah. Pengajaran yang kelima daripada ayat ni, وَخْفِتْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Rendahkan dirimu di hadapan ibu bapa. Maknanya, apa sekalipun kita, siapa sekalipun gelaran, pangkat, kedudukan kita di sisi masyarakat, itu di sisi masyarakat. Tetapi di sisi ibu ayah kita, kita hanyalah sentiasa dilihat oleh mereka seperti bayi yang baru merangkak sahaja. Walaupun umur kita sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tetapi pada pandangan mata ibu bapa kita sebenarnya, kita hanyalah ibarat bayi yang sedang merangkak. Mereka akan sentiasa menasihati, menegur kita, walau apa sekalipun umur kita. Dan pengajaran yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita doa yang terbaik. Tidak ada doa yang lebih baik daripada doa ini, kerana doa ini datang dari Al-Quran. Apa doa kepada ibu bapa yang terbaik? Kita doakan, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ini doa yang paling baik. Ya Allah, Kau Rabbirhamhuma, berilah perhatian, berilah rahmat kepada kedua ibu bapa kami, sebagaimana ibu bapa kami memberi perhatian kepada kami saat kami kecil. Kan kita kecil dulu kan, kita nak berjalan pun mak ayah kita bagi perhatian, takut jatuh. Kita makan pun dia bagi perhatian, bimbang-bimbang makanan tu lekat dekat kongkong dan sebagainya. Maka Allah guna perkataan kama rabbayani saghira. Dan saya alhamdulillah tidak pernah setiap hari pasti kita akan berdoa dengan Allahumma ighfir lana. Kalau ramailah, kalau kita jadi imam, dunubana wali walidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Kita akan doa dengan doa tu, dan tak pernah dalam mana-mana solat sekalipun, kalau kita memimpin imam, kita akan baca doa tersebut. Sebagai tanda apa dia? Hadiah daripada anak kepada ibu bapanya. Dan pastikan setiap hari yang berlalu, tidak lekang kita doakan dengan doa daripada Al-Quran ini kepada ibu bapa kita, insya-Allah. Itu dalil yang pertama kita bacakan. Dalil yang kedua, ada banyak dalil daripada kitab kita ni kita nak lalui pada pagi ni, jadi saya tak hurai panjanglah bagi setiap satu-satu dalil supaya kita dapat melalui dalil-dalil tersebut, insya-Allah. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا
Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ilayya marji'ukum fa'unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-8. Muka surat 32 dalam kitab kita. Maksudnya, kami wajibkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Perkataan Allah gunakan husna. Husna ni maksudnya macam tadilah ihsana. Iaitu kita berbuat baik berganda-ganda. Itu maksud dia. Kebaikan yang kita terima tu mungkinlah 5 contohnya. Kita balas kebaikan tersebut 10. Itu maksud husna. Dan jika mereka berdua mendesakmu supaya menyekutukanku dalam ibadatmu dengan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan mengenainya, maka janganlah engkau taat pada mereka. Allah sebut, kalaulah ada mak ayah menyuruh kita melakukan perkara maksiat, perkara dosa, adakah wajib kita taat? Allah kata, fala tuti'huma, jangan taat kepada perintah tersebut. Kerana tidak ada perintah yang lebih besar daripada perintah Allah. La ta'ata li makhlukin fi maksiatin khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sebut fala tuti'huma, jangan taat pada mereka dalam bab maksiat. Kemudian kepadaku sahajalah tempat kembali kamu semua. Wahai manusia, ingatlah kamu akan kembali kepada Allah. Lalu aku akan menerangkan kepada kamu segala perkara yang telah kamu kerjakan. Apa yang awak buat tu semuanya akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam buku catatan amalan masing-masing. Apa pelajaran daripada ayat ni? Yang pertama, pelajarannya Allah Subhanahu wa taala minta kita berbuat baik pada ibu bapa, kebaikan yang berganda-ganda lebih. Pengajaran yang kedua, tidak ada ketaatan kepada makhluk, hatta ibu bapa sekalipun, pada perkara maksiat kepada Allah. Kalau ibu bapa suruh kita melakukan perkara dosa, maksiat, buka aurat, buat perkara yang haram, wajib tak kita taat pada perintah ibu bapa? Tak boleh. Kerana perintah yang paling tinggi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang ataupun pengajaran yang ketiga daripada ayat ni, Allah mengingatkan kita semua akan kembali kepadanya dan setiap perbuatan kita itu akan dipamerkan di hari akhirat kelak dalam buku catatan amalan masing-masing. Itu 4 pengajaran lah kalau boleh kita pecahkan daripada ayat yang kedua ni, insya-Allah. Kemudian muka surat 32 lagi dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir?" Fadzakara minha uquqal walidain. Hadis muttafaqun alaih daripada Abu Hurairah. Hadis ni sahih daripada Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku khabarkan kepada kamu tentang dosa terbesar antara dosa-dosa besar?" Kemudian baginda menyebutkan salah satunya, derhaka kepada ibu bapa. Masya Allah. Dosa-dosa besar ni banyak. Dan daripada dosa-dosa besar ni, dia ada dosa-dosa terbesar pula. Dan di antara dosa terbesar, di antara yang terbesar itu, salah satunya adalah derhaka kepada ibu bapa. Ini dalil yang pertama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang kedua. Dalil hadis ni ada banyak. Kita cuba baca secara ringkas supaya kita melalui semua dalil-dalilnya, insya-Allah. Dalil yang kedua, baginda bersabda, "Ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid." Keredaan Allah terletak pada redha bapanya ataupun ibu bapanya, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapanya. Masya Allah. Maksudnya di sini,
Kalaulah ibu bapa redha pada seseorang itu, secara langsung dia mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Kalau redha pada perkara yang Allah redha lah. Maksudnya bukan pada perkara Allah redha, ibu bapa redha, pada perkara Allah tak redha tak dapat juga redha Allah. Maksudnya di sini keredaan ibu bapa tu pada perkara ma'ruf, Allah redha kepada si anak tersebut. Dan kalaulah wasakhatullah fi sakhatil walid, Allah akan murka bila ibu bapa murka kepada si anak tersebut. Masya Allah. Kalaulah ibu bapa mengatakan, keluar daripada mulutnya perkataan, ini anak derhaka dan bagai-bagailah seumpama dengannya, sedangkan anak itu memang melakukan perkara yang Allah murka, dia bukan sahaja mendapat kemurkaan daripada ibu bapa, tetapi dia mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu peristiwa yang menarik lah yang boleh kita selitkan sikit sebagai perkongsian pada pagi ini. Ada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada seorang sahabat bernama Sayyidina Umar. Rasulullah kata, wahai Umar, kalau kamu bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman, kamu mintalah doa daripada dia, iaitu Uwais Al-Qarni. Kalau para jemaah pernah dengar nama dia, kerana doa daripada Uwais Al-Qarni ni, dia tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah tak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Tak pernah. Sebab Uwais Al-Qarni berada di Yaman. Jadi Rasulullah pesan pada Umar, wahai Umar, mungkinlah lepas aku mati nanti, aku wafat, kamu akan bertemu dengan seorang pemuda daripada Yaman namanya Uwais. Kalau kamu bertemu dengan dia, kamu minta doa daripada dia, sesungguhnya doa daripada Uwais Allah tidak akan tolak. Pelik tuan-tuan dalam hadis ni, Umar Al-Khattab adalah sahabat Nabi yang sangat rapat dengan Rasulullah. Doanya pasti mustajab. Sedangkan Uwais Al-Qarni dia bukan sahabat, dia adalah tabi'in. Dia tak pernah bertemu dengan Nabi. Tetapi Rasulullah minta sahabat Sayyidina Umar bertemu dengan Uwais Al-Qarni yang merupakan bukan sahabat. Apa maksud dia? Maksudnya walaupun Uwais itu adalah bukan sahabat, doanya itu luar biasa. Bila didapati apa sebabnya? Kerana Allah redha kepada Uwais Al-Qarni sebab kerana pembaktian dia kepada ibunya luar biasa. Apa pembaktian dia kepada ibu dia? Satu hari ibu Uwais Al-Qarni menyatakan hasrat untuk melaksanakan ibadat haji di Mekah. Dia berada di Yaman. Sedangkan Mekah dengan Yaman itu jaraknya, kalau pada waktu tersebut, memakan masa lebih kurang sebulan perjalanan pergi, sebulan perjalanan balik. Kalau dengan unta ataupun kuda sekalipun. Dan dia tidak mampu. Dia bukanlah orang yang kaya ataupun orang yang berada. Maka bagi memenuhi hajat ibunya yang ingin melaksanakan ibadat haji tadi, Uwais setiap hari memikul anak lembu, diletakkan di atas belakang dia, turun naik bukit untuk menguatkan otot-otot badannya. Setiap pagi, dia akan usung lembu letak atas belakang, bawa di atas bukit, kemudian dia akan bawa lagi lembu tadi tu menuruni bukit. Begitulah sehingga tibanya musim haji, dia meletakkan ibunya di atas belakangnya, memulakan perjalanan dari negeri Yaman ke Mekah Al-Mukarramah. Setelah selesai melaksanakan ibadat haji, dia bawa balik daripada Mekah kembali ke Yaman. Maka di atas pembaktian yang luar biasa itulah, kata Nabi SAW, ibunya redha pada dia, Allah redha pada dia, doanya itu paling mustajab, sehingga kan Rasulullah berpesan kepada sahabat Sayyidina Umar, kalau awak jumpa kepada Uwais ini, mohonlah doa dengan dia, kerana doanya pasti tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana pembaktian dia kepada ibunya sangat-sangat luar biasa tadi. Masya Allah, kita
yang bagi yang ada peluang, ada lagi ibu bapa, sesungguhnya itulah kita katakan pintu syurga yang paling luas terbentang di hadapan kita. Saya, ibu bapa, ibu telah meninggal dunia pada raya keempat tahun ni. Ayah dah meninggal dunia lebih kurang 8 tahun yang lepas, dan doa daripada ibu bapa itu yang barakahnya, yang mustajabnya sudah tidak ada lagi. Dan yang tinggal, alhamdulillah, baki-baki ataupun sisa-sisa doa ibu bapa, dan dengan baki dan sisa doa ibu bapa yang mustajab itulah yang membimbing kita pada hari ini ke jalan yang baik, insya-Allah kita harapkan, insya-Allah. Barakahnya masih ada walaupun doa tersebut sudah tidak ada, tetapi sisa doa tersebut masih ada pada diri kita, insya-Allah kita harapkan. Itu maksud hadis, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Keredaan Allah pada keredaan bapanya ataupun ibunya, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan ibu bapanya. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Hadis ni riwayat Imam Tirmizi daripada Abu Darda. Kata baginda, al-walid awsatu abwabil jannah. Fa in syi'ta fahfiz wa in syi'ta fadayya. Muka surat 33. Ibu bapa ialah pintu syurga yang paling tengah. Boleh dimasuki jika kedua-duanya ditaati. Jika kamu mahu, kamu boleh peliharanya. Jika kamu mahu juga, kamu boleh sia-siakannya. Masya Allah. Apa maksud pintu syurga yang paling tengah? Maksudnya pintu syurga yang paling dekat dengan kita. Pintu syurga ni dia ada 8, dia ada 8. Ada pintu solat, pintu sedekah, pintu jihad, pintu rayyan, pintu aiman. Ada satu pintu namanya babur redha, pintu redha. Pintu redha ini salah satunya adalah bagi mereka yang mendapat redha daripada kedua ibu bapanya, dan dia akan masuk syurga kelak melalui pintu redha tersebut. Dalam hadis ni Rasulullah sebut pintu syurga yang paling dekat, digambarkan pintu syurga yang paling tengah adalah ibu bapa kita. Senangnya nak masuk syurga bagi mereka yang melakukan pembaktian kepada ibu bapanya sehingga keluar daripada hati ibu bapanya, ya Allah, aku redha pada anak ini, maka sepintas lalu jugalah Allah akan mengatakan aku redha kepada hamba ini, masuk syurga melalui babur redha tersebut. Itu salah satu daripada pintu syurga, namanya babur redha. Kemudian hadis yang keempat, diriwayatkan daripada baginda lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Syurga itu terletak di bawah tapak kaki ibu. Ini kata-kata ni sebenarnya pemahaman daripada hadis. Syurga di bawah tapak kaki ibu ni dia ada satu peristiwa sebenarnya. Apabila ada seorang sahabat, kita tengok kan huraian dia. Pernah seorang lelaki datang kepada baginda meminta izin daripadanya untuk turut serta berjihad bersama baginda. Seorang sahabat ni bertemu dengan Nabi, dia kata, wahai Rasulullah, aku nak pergi berjihad juga, nak pergi berperang juga pada jalan engkau. Maka Rasulullah tanya, ahayyun walidak, ibu bapamu masih hidup? Maka dia jawab, qala na'am, ya wahai Rasulullah, ibu bapaku masih ada. Qala fafihima fajahid, maka bersungguh-sungguhlah berbuat baik kepada mereka. Kerana apa? Ilzam rijlaiha fathammal jannah, kamu lazimilah tapak kaki ibumu, nescaya kamu akan dapati syurga di sana. Itu yang menyebabkan keluar pepatah Melayu menyebut syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Peristiwanya macam mana? Sahabat nak pergi berjihad dengan Nabi. Bila dia nak pergi berjihad dengan Rasulullah, Rasulullah tanya, mak ayah ada lagi tak?
Maka dia katakan, mak ayah saya masih ada, dia dah tua dah, dia tak larat dah, dia dah uzur. Maka Rasulullah kata, awak saya kecualikan daripada jihad. Tak perlu ikut saya berjihad. Sebab apa? Awak akan dapati syurga di tapak kaki ibu awak bila awak melakukan pembaktian kepadanya. Maknanya, syurga itu bukan boleh dicari hanya semata-mata melalui jalan jihad, tetapi syurga itu kadang-kadang ia berada di dalam rumah kita dengan melakukan pembaktian kepada ibu bapa itu tadi. Nah, itu dalil yang kelima. Dalil yang keenam. Baginda bersabda lagi. Ummuka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka wa adnaka. Maksudnya, mulakan dengan ibumu, ayahmu, saudara perempuanmu, saudara lelakimu, dan seterusnya orang yang paling dekat denganmu. Ini bila seorang sahabat tanya, wahai Rasulullah, dari sudut keutamaannya, kepada siapakah yang perlu kami berbakti? Rasulullah meletakkan ibu nombor satu. Dalam hadis yang lain, Rasulullah ulang perkataan ibu ni 3 kali. 3 kali. Simbolik kepada pengorbanan ibu pada 3 keadaan. Ibu berkorban dalam mengandungkan kita, yang pertama. Ibu berkorban ketika melahirkan kita, yang kedua. Dan ibu berkorban ketika menyusukan kita, yang ketiga. Maka simbolik kepada 3 pengorbanan yang besar seorang ibu, maka Rasulullah mengulangkan perkataan ummuka, 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 ibumu, ibumu, ibumu sehingga 3 kali, barulah abuka, barulah bapamu, barulah wa ukhtaka, saudara perempuanmu, wa akhaka, saudara lelakimu. Barulah adik-beradik. Di sini nak menunjukkan kepada kita aulawiyat, keutamaan, siapakah orang yang paling patut kita berbuat baik kepada mereka. Kadang-kadang para jemaah sekalian, kita perhatikan adalah sebahagiannya kita tidak pukul rata. Ada orang kadang-kadang dia berbuat baik, dia berbakti ni kepada orang jauh dahulu. Orang jauh dahulu. Tetapi ahli keluarga yang terdekat ni, dia tidak dia lupakan ataupun tidak ambil berat sangat. Kadang-kadang ialah ibu bapa susah ataupun adik-beradik susah. Tetapi dia tolong orang-orang yang jauh dahulu, orang-orang yang mungkinlah kita tidak katakan salah, tetapi siapa nak tolong ibu bapa kita, adik-beradik kita, saudara mara kita sekiranya kita sendiri tidak ambil berat kepada mereka. Jadi keutamaannya mestilah kaum kerabat dahulu sebagaimana ditegaskan di dalam hadis ni, iaitu kalau ikut susunannya ibu, ayah, adik-beradik, dimulakan dengan adik-beradik perempuan dan adik-beradik lelaki. Itu dari sudut susunan keutamaannya lah. Itu dalil yang ke-6. Dalil yang ke-7. Diriwayatkan juga daripada Nabi SAW, baginda bersabda, la yadkhulul jannata aqun wala mannan wala mudminu khamrin wala mu'minun bisihrin. Maksudnya, tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, penagih arak, dan orang yang mempercayai sihir. Riwayat Imam An-Nasai daripada Abdullah bin Amr. Tak masuk syurga di sini bukan bermaksud dia syirik ataupun dia kufur. Tidak masuk syurga di sini dengan maksud tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Masuk syurga juga kalau dia beriman tapi lambat. Sebab dosa derhaka pada ibu bapa ataupun orang yang mengukit pemberian, orang yang melakukan sihir ataupun orang yang minum khamar ini tidaklah syirik terus, tidak. Tetapi perkara itu adalah dosa besar dan bila dia melakukan itu dia tidak bertaubat, dia tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal, masuk syurga lambat. Orang lain dah masuk syurga dah, insya-Allah kita semua dah masuk syurga. Tetapi mereka ini masuk syurga dalam kelompok yang akhir. Itu maksud la yadkhulul jannah
tidak masuk syurga. Tak masuk syurga, maksudnya tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Masuk syurga lambat. Itu maksudnya. Kemudian dalil yang lain. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Ja'a A'rabiyyun faqala ya Rasulullah mal kaba'ir? Qala al-isyraku billah. Qala thumma madha? Uququl walidaini. Qala thumma madha? Qala thumma al-yaminul ghamus. Maksudnya, seorang lelaki Badui. Badawi ni maknanya orang yang berada di pedalaman. Lalu dia datang bertanya kepada Nabi SAW. Apa dia tanya? Apa itu dosa-dosa besar? Baginda menjawab, menyekutukan Allah. Dosa yang paling besar pastilah syirikkan Allah. Kemudian lelaki itu bertanya lagi. Kemudian apa lagi dosa besar wahai Rasulullah? Baginda menjawab, derhaka kepada kedua ibu bapa. Kemudian dia bertanya lagi. Baginda menjawab, al-yaminul ghamus, memberi sumpah palsu ataupun penyaksian yang palsu. Dia bersumpah atas nama Allah, tetapi yang dia sumpahkan itu benda yang palsu, benda yang dusta, benda yang tipu. Ataupun dia memberi penyaksian juga penyaksian yang palsu. Juga termasuk daripada dosa besar. Orang tanya, betul ke awak nampak benda ni? Demi Allah, katanya saya nampak. Padahal dia tak nampak pun. Maka penyaksian palsu ataupun sumpah palsu itu termasuk daripada dosa besar. Itu dalil yang ke-7. Dalil yang ke-8. Diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, La yadkhulul jannata 'aqun wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk syurga orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa dan orang yang tidak mempercayai qadar, ketentuan Allah. Tak akan masuk syurga orang yang derhaka pada ibu bapa dan orang yang tak mempercayai qadar. Maknanya bila berlakunya takdir dan sebagainya, dia mengingkari takdir yang Allah tetapkan pada dirinya tadi, bahkan mempertikaikan takdir Allah tadi, maka dia termasuk daripada dosa besar. Dan kita jelaskan sekali lagi, la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga di sini adalah tidak masuk syurga dalam kelompok yang awal. Masuk syurga juga, tapi masuk syurga lambat. Itu maksud tidak masuk syurga. Itu dalil yang ke-9. Dalil yang seterusnya, muka surat 35 dalam kitab kita. Isa bin Talhah bin Ubaidillah meriwayatkan daripada Amru bin Murrah al-Juhani bahawa seorang lelaki berkata, Ya Rasulullah, ra'aita in sallaitu as-salawatil khamsa wa sumtu ramadana wa addaitu az-zakata wa hajajtu al-bait فماذا لي قال من فعل ذلك كان مع النبيين والصديقين والشهداء إلا أن يعق والديه. Riwayat Imam Ahmad. Maksudnya, wahai Rasulullah, apa pandanganmu jika aku solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan haji di Baitullah, apa aku akan dapat? Dia tanya, wahai Rasulullah, kalau aku ni jaga solat, puasa bulan Ramadan, bayar zakat, buat haji, apa aku dapat? Kemudian Rasulullah jawab, sesiapa yang melakukan semua itu, dia akan bersama dengan para nabi, siddiqin, syuhada. Maknanya di mana ni? Di syurga Firdaus. Orang yang jaga solat, jaga puasa, jaga hak Allah, dia akan berada bersama dengan nabi di syurga Firdaus. Melainkan, apabila dia menderhaka kepada kedua ibu bapanya, maka sekaligus menggugurkan kelayakan dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Dia tak layak lagi bersama dengan Nabi ketika dia mula melakukan penderhakaan kepada ibu bapa. Masya-Allah. Dan hadis yang lain,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dhunubi yuakhirullahu minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa uquqal walidain fa innahu yu'ajjalu li sahibihi." Setiap dosa akan dilewatkan balasannya oleh Allah menurut kehendaknya pada bila-bila masa sehingga hari kiamat, melainkan derhaka kepada kedua ibu bapa. Sesungguhnya balasan derhaka itu akan disegerakan kepada pelakunya. Masya Allah. Dosa-dosa lain, biasanya Allah akan tangguhkan di hari akhirat. Maknanya dia layak mendapat penangguhan daripada balasan dosa tersebut hingga hari akhirat. Melainkan satu dosa je dia tak layak mendapat penangguhan. Antara dosa itu adalah, salah satu dosanya adalah uququl walidain. Orang yang derhaka kepada ibu bapanya, Allah akan bayar cash di dunia lagi. Paling cepat terputus rahmat Allah kepada mereka. Allah Ta'ala tidak lagi menurunkan rahmat kepada mereka, maka ketika itu dia hidup dalam keadaan tidak berada di dalam rahmat dan jagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah tak akan jaga lagi dia. Siapa ni? Orang yang buat jahat derhaka kepada ibu bapa itu tadi. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala jaga diri kita semua dan kita termasuk dalam kalangan orang yang melakukan kebaikan kepada ibu bapa dengan kebaikan yang berganda-ganda banyaknya, insya-Allah. Muka surat 36. Nabi SAW bersabda, "La yajzi waladun walidan illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tikahu." Seorang anak tidak dapat membalas jasa seorang ayah ataupun ibunya, melainkan sekiranya dia mendapati ayahnya seorang hamba, lalu dia membelinya dan membebaskannya. Masya Allah. Maksudnya di sini, sampai bila-bila anak ni takkan mampu membalas kebaikan ibu bapanya, melainkan dia membebaskan. Ayahnya adalah seorang hamba, dia membeli hamba tersebut dan membebaskannya. Dan sekarang ni tak ada lagi. Hamba dah tak ada dah. Maknanya dalam hadis ni, sampai bila-bila pun kita takkan mampu membalas jasa dan kebaikan daripada ibu bapa tersebut. Jadi para jemaah sekalian, anda rasa banyak hadis yang kita baca, ada berapa hadis, 2-3 hadis lagi kita boleh tengok dalam kitab kita ni. Kita berhenti di sini dahulu kerana dah 8 suku, ada kelas lain yang menanti lepas daripada ni. Wallahu alam. Moga-moga bermanfaatlah kajian kita pada pagi ni. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada dosa besar yang ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kepada Puan Inu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, dan alhamdulillah jazakallahu khairan kepada Ustaz Wan Abdul Halim ya, sedang berkongsi ilmu ini ya, mengenai derhaka kepada ibu bapa, yang mana anak yang derhaka ibu bapa ni akan ditolak segala amalannya ya, selagi anak itu tidak meminta ampun dan keredaan dari ibu bapa mereka, dan di akhirat juga mereka akan mendapat hukuman yang setimpal. Dan inilah antaranya Islam mengajarkan kita menghormati ibu bapa dan menghargai pengorbanan mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman dalam memahami syariatnya. Demikianlah antara pembicaraan di topik iaitu mengenai dosa-dosa besar tersebut dan wajib kita hindari. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu sambungan seterusnya kita al-Quran ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua, bertemu di lagi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.